A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tajuk yang ke-8 ni, siri yang kedua ni, bahagian yang kedua ialah tentang furuj. Al-furuju. So dalam Bible ni, Exodus, Nabi Musa membawa Bani Israel keluar daripada cengkaman Fir'aun. Daqat ala Bani Israel, daqa yadiku, sempit. Telah menjadi sempit. Apa yang sempitnya? Bumi itu sempit. Daqat ardu, ke atas Bani Israel. Ala Bani Israel. So bumi Mesir ni dah jadi, dia kata ardu Mesir, ardu Misra, daqat, telah menjadi sempit dah ke atas ataupun kepada Bani Israel. Ini fa'il dia lah kan, jauh letak ni. Sedangkan ni, waw tu makna sedangkan. Wahia, sedangkan bumi ni, bumi mu'annas sedangkan bumi Mesir ni luas. Wasi'atun, sempitlah kerana selalu dijadikan hamba, dihina, diseksa. Wa ma yasna'una, ma apakah yang mereka akan sana'a yasna'u, lakukan, apakah yang mereka akan buat. Ma yasna'una, bi dengan khisbi, dengan kesuburan, negeri Mesir, di khisbi Misra, wa khairatiha, khairat khazanah, khazanah bumi Mesir ni, kekayaan dia, kemakmuran dia. Kemakmuran pun kekayaan kan. Kemakmuran ni dalam bahasa Melayu kita kekayaan. Satu lagi kemakmuran tu tenang. Satu lagi kemakmuran ni bila harta melimpah ruah negara tu makmur, rakyat dapat hidup dengan senang. So ini khairat, harta dia banyak. Dia kata Bani Israel itu nak buat apa dengan harta yang banyak kalau mereka itu dikongkong. Wahum, sedangkan. So waw ni banyak waw yang bermakna sedangkan. Wahum, sedangkan mereka dalam penjara. Fi sijnin, sedangkan mereka di dalam penjara. Dhaqa yazuku, mengecapi. Penjara ni bukan penjara ni lah bukan penjara hakiki, penjara jadi hamba. Dhaqa yazuku, mengecapi, di mana mereka mengecapi kulla yaumin, setiap hari. Setiap hari ni zarah ni baca kulla, adverb of time dalam bahasa Arab kena nasabkan ni, baca baris fathah. Sunufan, so mereka mengecapi pelbagai jenis. Sunufan min, pelbagai jenis al-azabi, azab. Dan juga wal-hawani, dan kehinaan. Ini satu package biasanya kita guna, pelbagai jenis ni, sunufan min. Simfon ni dah jenis dah, simfon. So jamak dia sunuf. Pelbagai jenis azab. Ila mata, sehingga bila mereka akan sabar yasbiru, sabar. Sehingga bila mereka akan sabar. Sedangkan mereka tu juga manusia biasa. Kenapa mereka diseksa? Alaisu, ni adakah? Laisu, mereka bukan. Mana tidakkah lah. Mereka bukan. So kalau gabung adakah dengan mereka bukan ni, jadi tidakkah mereka lah. Tidakkah mereka juga Bani Adam. Tidakkah mereka ini juga anak Adam. Tidakkah mereka ini juga manusia. Ini khabar kana. So khabar kana dinasakkan dengan ya. Asalnya banuna. Yash'uruna, mereka juga merasai. Yash'uru pakai bi. Merasai al-adha, kesakitan dan kepedihan. So Allah Subhanahu Wa Taala pun
mengarahkan Nabi Musa agar mengeluarkan Bani Israel daripada cengkaman Fir'aun. Wa auhallahu, dan Allah mewahyukan ila Musa, kepada Nabi Musa alaihi salam tu wassalam. Apa dia wahyu dia? Agar yasriya, agar dia sarabi, bawa pada waktu malam. So yasriya, agar dia membawa pada waktu malam. Bawa siapa? Bani Israel. Sini kita terjemah bawa je lah, sebab sini malam ada dah. Agar dia membawa Bani Israel pada tengah malam, lailan. Tapi Sarah Yasri ni khas untuk malam. Berjalan pada waktu malam. So kalau Sarah saja berjalan, kalau Sarah B membawa pada waktu malam. Agar waya khuruja, agar tengok kharaja mana keluar kan. So kharaja pakai B, membawa keluar. So agar dia membawa keluar mereka. Agar dia membawa keluar mereka daripada negeri Mesir. Wa yakhruja bihim min Misra. Ini semua naik fathah ni kerana adanya an. Wa ahassa bidzalika syurtatu fir'auna. Ahassa sedar. Sedar syurtatu fir'aun. Polis-polis Fir'aun sedar tentang perkara itu. Ini ba tu boleh kita terjemah tentang. Sedar tentang perkara itu, syurtatu Fir'aun. Maknanya perancangan Musa untuk membawa Bani Israel, sebab ramai-ramai kan, takkan tak tahu. Sebab mesti ada spy-spy dia. Walahum, kerana mereka, ini kerana, ayat ni ayat mana kerana? Jumlah ta'liliyah. Walahum uyunul ghurab, kerana mereka memiliki, lahum ni memiliki, mereka memiliki uyunu, mata seperti mata ghurab, gagak. Mata gagak ni dia sentiasa waspada mencari maklumat. Wasyammatun namli, so mereka memiliki syamah, deria seperti derianya semut, an-namli, maknanya sensitif, mudah berbau. Perancangan untuk melawan Fir'aun. Lalu wa akhbaru, lalu mereka pun, dan mereka menceritakan, memberitahu, akhbara bi, tentang. So mereka memberitahu tentang perkara itu kepada Fir'aun. Fir'aun maf'ulun bih, kepada akhbaru. Nasab. So Musa pun bawa Bani Israel. Sarah. Tengok kalau sini Sarah waktu malam kan. Ini Sarah biasa aja, bawa pergi. Kalau Sarah saja pergi. Kalau Sarah B, maknanya pergi dengan ni tinggal bawa lah. Sarah Musa, Musa pun pergi dengan Bani Israel. So biasanya orang dah terjemahkan dia sebagai membawa. So Musa pun membawa Bani Israel fil laili, pada waktu malam, menghala towards nahwa. Menghala ke nahwa min zaraf lah, ke arah ni, ke arah artinya setiap zaraf ataupun adverb dalam bahasa Inggeris panggil adverb. So kita fathahkan dia, kita nasabkan dia. Nahwa menghala ke ardil muqaddasah, menghala ke bumi yang suci. Menghala ke bumi yang suci. Makna ke arah Palestin lah. Al-ardh al-muqaddasah. Wahum, dan mereka pada waktu itu, berapa kumpulan? 12 sibtan. 12 kumpulan. 12 qabilah. So 12 qabilah. Kullu sibtin, every qabilah, setiap qabilah ada amirun, ada ketua. Alaihi, yang mengawalnya, yang menguasainya. Seorang Arab kalau nak kata kawan-kawan ni dia guna ala. Yang mengetuainya. Setiap qabilah ada ketua yang menjaganya, yang menguasai, yang ni yang menjadi ketua, yang mengawal
kabilah tersebut. Wattariqu ila Syam, jalan tu jalan ke Syam. Wattariqu ila Syami. Sebenarnya dia nak buat lari tu, buat lari ke pergi ke Palestin. Kan? Tapi sesak jalan tu pergi ke Laut Merah. Wattariqu ila Syam tariqun wadihun. Jalan ke negeri Syam. Kalau kita tengok peta dia. So dia daripada sini kan, bumi Mesir ni. So dia nak pergi sini sebenarnya. Dia nak pergi ke Palestin ni. Okay, ni Mesir kan. So sepatutnya dia gini, ni Al-Quds. So, sepatutnya dia pergi sini. So sepatutnya dia pergi ke ni, pergi ke Quds ni. Tapi dah pilih jalan ni pula. Sini lah tempat dia duduk pusat-pusat sini, Sahara Bani Israel. Wattariqu ila Syam, jalan ke negeri Syam ni, Palestin pun nama dia Syam dulu, ialah tariqun wadihun, ialah jalan yang jelas, yang maklum, yang semua orang tahu. Dan jalan tu tak ada laut, barun, tanah darat, yang menyambungkan yasilu bainal barraini. Jalan itu menyambungkan, yang bersambung dengan dua daratan. Kan ni daratan Mesir kan. Ni daratan sebelah Palestin ni, sebelah Kanaan Palestin ni kan. So menyambung antara dua ni, jalan dia orang ni. Waqad jazahu Musa, dan Musa dia kata pernah merentasinya. Waqad jazahu Musa marrataini, dua kali. Sekali masa dia lari daripada Fir'aun pergi ke Madian kan. So laluan dia ni kan, sini. Ni Mesir kan. So laluan dia pernah pergi ke sini. Laluan pergi sini. Laluan tu laluan di sini. Walaupun nak pergi sini, tapi kena lalu ni kan. Tak lalu lah laut tu. Sungai Nil sini ni, Sungai Nil. Sungai Nil. Yang laut yang dia menyeberangi ni sebelah sini. Berkejaran dengan, so dia pergi salah jalan tadi, dapat dikejar oleh Fir'aun. Ini yang laut yang dia orang semberang ni. Sebelah sini Saudi Arabia lah. Ubur Musa. Ni kan crossing side. Tersalah jalan. So, lakin Musa, tetapi Musa arada amran. Tapi Musa ni dia nak kepada satu perkara. Iradah dia ni, kehendak dia. Tetapi Musa arada amran, ingin kepada satu perkara. Perkara dia ialah membawa Bani Israel itu lagi. Pergi ke Baitul Maqdis. Tapi wa arada Allah pula inginkan satu perkara lain. Amran. Jadi kalau kena kehendak manusia dengan kehendak Allah, mestilah kehendak Allah tu akan berlaku kan? So wakana artinya terjadilah. Ini bukan kana mana was. Kana mana hadasa. Telah terjadilah ma aradahullah, apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki. Untuk merealisasikan apa yang Allah kehendaki, Allah buat Musa salah pilih jalan. So akhta'a. So, akhta'a yukhti' ikhta', buat mistake. Musa telah tersalah at-tariqa, tersalah jalan. Maf'ulun bih. Tapi bila tersalah jalan, tapi takdir akan jadi betul. Kan akan menepati takdir Allah. Nak jadikan sesuatu. Wahaisu, di mana akhta'a Musa tersalah, maka yang betulnya takdir. Asaba, menepatilah takdir Allah. Al-qadaru. Qadar, takdir. Asaba, tepat, kena. Betul. Asaba yusibu. Kita kata musibah ni lah. Guna perkataan ni asaba. Sebab dia asal asaba mana hit. Dia hit, dia kena. So musibah ni kena kita. Ataupun perkara yang kita buat pun kena juga. Perkara yang baik pun kena, perkara yang buruk pun kena. Zanna Musa, zanna yazunnu, menyangka. So Musa menyangka annahu, bahawa dia sara yasiru tadi. Sara bi, membawa.
Dia sangka dia membawa Bani Israel ke mana? Ila janibis shimal. Arah ke bahagian ashimal. Sudut. Arah utara. Sepatutnya dia kena bawa ke utara lah kan? Mesti duduk sini, sinilah. Pergi dah sini, sampai dah sini. Sepatutnya ke sini. Sini dah sini, sini pergi ke sini kan? Palestin, Baitul Maqdis. Tapi terpergi sini, mari sini. Pergi ke timur ni. Sini. Sepatutnya ke utara. Tapi fa'iza bihim. Maka iza tiba-tiba. Ba tu ba tambahan saja. Fa'iza ni iza makna tiba-tiba. Maka tiba-tiba bihim, ini him tu, mereka. So tiba-tiba mereka fi zalamil lail. Tiba-tiba mereka dalam kegelapan malam tu mengarah ke ila janibi. So mengarah ke arah janib, ke arah asyarqi, timur. Tengok. Dia kata saya tadi pergi cari peta. Saya tengok peta. Saya tak tengok sini, dia suruh tengok peta. Tengok peta lah, dia kata tengok peta. Tengok peta. So sepatutnya dia pergi ke atas ni. Shima kan, tapi pergi ke timur. Mungkinlah dia dah sampai dah sini. Kemudian sebab dia punya jalan ni kena gini, kena turun gitu. So, sepatutnya dia kena naik ke atas ni. Ya, mungkin sebelah sini tak ada orang buat jalan pun. So kena ikut jalan ni. So tiba-tiba dia pergi ke belah sini, ke timur. So wahaisu wa iza, dan tiba-tiba bihim, wa iza bihim. So ba tak perlu terjemah kan sebab dia tambahan je. Sepatutnya wa izahum. So tiba-tiba mereka amamal bahri, di depan laut merah, al-bahri al-ahmar, yang sedang tatalatamu, sedang menghempas. Apa yang menghempasnya? Ombak dia, amwaj. Maujun, jamak dia amwaj. Yang mana dia kata ombak-ombak laut merah tu sedang tatalatamu, berhempas, belaga-laga. Talatama itala tamu. So sampai sini. Sampai tahu Red Sea ni. Tapi dia punya teluk dia. Teluk Aqabah. Sebab dia bersambung dengan Laut Merah. Ya hafizu, lalu kedengaran suara yang mengatakan, wahai hafiz, wahai yang menjaga. Mungkinlah dia refer ni kepada Tuhan. Wahai Tuhan yang menjaga. Ya satiru, wahai Tuhan yang melindung. Aina nahnu, di mana kita ni? So ya hafizu, ya satiru. Aina nahnu, di mana kita sekarang ni? So aina, where, nahnu, kita di mana sekarang ni? Tiba-tiba adalah jawapan. Kanal jawabu, terjadilah jawapan. Marilah jawapan, semua kata, innana, sesungguhnya kami, sesungguhnya kita ni, amamal bahri, berada di depan, amama, di depan al-bahri, laut. So, laut dimaksud ini ya laut merah. So mereka pun berpaling, iltafata yaltafitu, waltafatu. So mereka berpaling ke belakang. Ila ni ke warak, belakang. So mereka pun berpaling ke belakang. Tengok ni, boleh pandai bahasa Arab. 2-3 kali main faiza kan. Faiza, maka tiba-tiba. So ba tu tambahan. So tiba-tiba ada gubar, ada debu yang sotek, yang tinggi. Sotek, yang naik tinggi. Maknanya debu tu dah memenuhi langit. Sebab tapak kuda tentera Fir'aun. Bigubari sotek. Wa iza, dan tiba-tiba. B tu tambahan kan. Tiba-tiba ada jundin. Ada tentera yang besar. Azimin. Qad telah sadda, menutup al-ufuk. Ufuk maknanya kaki langit. Tengok belakang tu, langit dah seolah-olah macam langit tak ada. Ada tentera je. Dipenuhi oleh tentera. Ini gambaran gawak je. Bukannya tentera tu sampai ke langit. Hunalika. So hunalika asalnya makna di sana. Tapi kadang-kadang ikut konteks
Makna dia pada waktu itu. At that time. Pada waktu itu, hunalika irtafa'atil aswat. Suara-suara pun meninggi. Suara-suara pun menjadi bising. Kita faham, terangkat suara. Bising. Ini mulalah tadi tu kepada Allah. Sebab sekarang ni lah kepada ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai anak Imran, ya bena Imran, madza, ni refer kepada Nabi Musa. Wahai anak Imran, madza ankarta? Angkara, apakah amalan buruk kami yang kamu tidak terima? Tolaklah. Ingkar. Angkara min tidak menerima. So kamu ni tidak terima kami ni. Apa benda yang kamu tak terima kami? Hatta sehingga kamu ni dabbara yudabbiru. Kamu membuat perancangan. Dabbarta. Untuk qatlana. Untuk membunuh kami. Terjemahan lafzi, membuat perancangan pembunuhan terhadap kami. Terjemahan biasa, membuat perancangan untuk membunuh kami. Sebab qatlung ni masdar kan, pembunuhan. Killing us. Qatlun. Dan wajita bina, ja'a bi. Bawa juga. Sarabi. Bawa juga. Sarabi. Bawa juga kan? Kharaja. Bi. Bawa juga. Bawa keluar. So ini jita, asalnya makna datang. Jita bina. So kamu bawa kami. Kamu bawa kami ila syattil bahr. Ke tepi pantai. Fi syatti tepi pantai. Persisiran pantai. Kamu ni bawa kami ni ke persisiran pantai ni. Li ni untuk yaqtulana, untuk Fir'aun membunuh kami. Kami tak boleh nak lari dah. Bunuh nanti, bunuh seperti bunuh tikus dah. Sebab kita tak ada senjata apa-apa pun. Qatla seperti pembunuhan ke atas firan, tikus-tikus. Haisu, di mana la firarat. La firarat, tiada sebarang pelarian. Asal makna firar, pelarian. So maknanya tiada tempat untuk melarikan diri. So najah asalnya kelepasan. Lepas daripada musibah. Semuanya masdar kan. Tiada sebarang pelarian, tiada sebarang kelepasan. Takkan nak terima macam tu. Di mana dia kata tak boleh dah nak lari dah. Tak boleh nak lari, yang ni tak boleh nak lepaskan diri. Yang ni tak boleh nak lari, yang ni tak boleh nak lepaskan diri. So, yang ni tak boleh nak lari, yang ni tak boleh nak melepaskan diri. Depan tu laut. So mereka sekeliling ada. Kenapa Musa kamu bawa kami sampai begitu? Kemudian merepek lagi ni, Bani Israel. La nazkuru, kami tak ingat pun perkara yang buruk, su'an, yang kami pernah ilaika, yang kami tujukan kepada kamu. So kami tak pernah kata benda buruk kepada kamu. La nazkuru. So kami tak pernah tak ingat pun apa benda yang pernah kami kata huduh kepada kamu ni. Falimaza, maka kalau begitu, limadha, why? Hadzal intiqam, balas dendam ini. So kalau kata huduh, kata berat-berat, mestilah balas dendam. So dia kata kenapa balas dendam ini? Al-intiqam mana balas dendam. Alam, tidakkah yakfika, cukup kepada kamu, ma asabana, apa yang telah menimpa kami. So biasanya orang Arab kan kalau dia pakai apa yang ni, so dia akan masukkan min sini. Dia akan terangkan apa yang tu apa benda. So orang Melayu kita, dia bahasa dia straightforward. Tidak cukuppah kesukaran dan musibah yang kami tanggung, gitu. Dia nak. Tidak cukuppah apa yang menimpa kami berupa al-juhdi. Berupa pula sebab tafsir ni. Tafsir kepada mak. Berupa al-juhd, kesukaran yang kami tanggung, dan bala, musibah yang kami tanggung selama ni. So kesukaran dan al-bala yang kami tanggung selama ni li ajli, demi kamu, untuk kamu, demi kamu, sehinggalah hatta ji'ta bina, sehinggalah kami bawa kami ke sini, sehinggalah kamu datang bersama-sama dengan kami
ilahuna, ke sini. Sehinggalah kamu bawa kami ke sini ni. Kenapa? Tak cukup lagi ke musibat sama ni yang kami hadapi. Kamu datangkan satu musibat baru pula. Ha, ni bahasa Arab ni. Ha. Tengok tu, tengok. Ha, dia pakai ha je. Tu dia. Wah, tu dia al-bahr. Tu dia, tu. Dia tu al-bahr. Tu laut tu dia kata. Amamana, yang berada di depan kita. Wah, tengok tu, tengok. Ha, mana? Tengok tu. Wah, tu dia al-aduwu. Musuh tu di belakang kita. Wara'ana, di belakang kita. Pada kali ni dia kata kita tak ada dah, mesti mati dah. Walaisa lana, dan tidaklah kita memiliki. Arab cakap kan, ada nafi sini pakai illa. Hanya, tak ada dah. Dia nak kata hanya, sebab tu la ilah, ada nafi lah, kemudian ada illa. Itu maknanya only lah. So kita hanya ada only kematian aja. So laisa lana, tiada bagi kita illa melainkan al-mautu, kematian je. Kalau macam ni dia kata depan laut, belakang musuh. Senjata pun tak ada. Hunalika, pada waktu itu, azlamatid dunya. Azlamat dunia muannas. Telah menjadi gelaplah ad-dunya pada mata Bani Israel. Fi uyuni Bani Israel. Dah sempit. Dada pun sempit tadi. Mata pun jadi gelap. Dunia jadi gelap. Fi uyuni, di sisi mata Bani Israel. Pandangan mereka, absar, menjadi lemah. Zagat, bertemu alif lah, hidup kan? Wa zagatil absaru. Pandangan mereka menjadi lemah. Dan wastaula al-ya'su. Putus asa ni, kecewa ni, telah menguasai mereka. Istaula, yastauli, menguasai. Wali-wali ni kan, menguasai lah wali. Ada istaula, maknanya menguasai. Keadaan mereka putus asa tu telah menguasai mereka. Summa, kemudian suara yang bising-bising tu dah jadi diam. Khafata, ni khafata jadi diam. Khafata, telah menjadi diamlah, tak berbunyi lagi lah al-aswatu, suara-suara yang sebelum ini bising-bising. Kerana tak terkata, dia kata, tak terkata. Nak bising-bising pun tak boleh dah. Terpaku. Hunalika. Pandai ni muana bahasa ni, dia guna bahasa kan untuk menambahkan, untuk menggambarkan suasana gawat. Pada waktu itu, hunalika tazalzala, bergoncanglah. Ini ayat Al-Quran kan guna banyak surah zalzala. Izal zuzilatil ardu zilzalaha, zalzala. Tazalzala, bergoncanglah. Kullu ahadin, gementarlah setiap orang, everyone. Wa huqqa lil jabali ar-rasiyati an tatazalzala. Huqqa, sepatutnya. Hak menjadi hak. Menjadi hak maknanya sepatutnya jadi milik dia lah kan. Jadi bergoncang ni dia nak gambar bergoncang teruk sangat. Sepatutnya dia kata bukit yang bergoncang. Wa huqqa, dan menjadi sepatutnya bagi al-jibal, lil jibal, bagi bukit yang ar-rasiyat, gunung yang kukuh, yang terpacak kukuh. Gunung yang terpacak kukuh, yang tak bergerak tu, sepatutnya an tatazalzala, sepatutnya bergoncang juga. Tetapi semua bergoncang. Orang bergoncang, bukit bukau pun sepatut bergoncang. Tapi dia kata lakinna imana Musa, keimanan Musa bi kepada Rabbihi, kepada Tuhannya, lam yatazalzal, tidak bergoncang pun. Lam mana? Tidak yatazalzal, tidak bergoncang pun. Wa sami'an nasu, so manusia yang ada pada waktu, iaitu Bani Israel, mendengar sautan, suatu suara, fihi, dalam suara tu ada jalalu, ada keagungan, an-nubuwah, kenabian. Orang lain panik-panik belakang kan. Nabi mana panik. Jadi suara yang keluar daripada Nabi itu mestilah satu suara yang mempunyai nilai keagungan. Jalal, keagungan, kenabian. Apa dia kata-kata Musa? Kalla, tidak sekali-kali. Mana apa yang kamu kata tu
kita akan mati tadi? Kalla, tidak sekali-kali. Inna, sesungguhnya, ma'i, bersama dengan aku sekarang ini ialah Rabbi, Tuhan aku, dan dia akan sa tu mana akan. Dia akan menunjukkan, memberi petunjuk, akan menunjukkan kepada aku. Wa amara, dan Allah beri petunjuklah kepada Musa. Wa amarallahu, Allah memerintahkan Musa agar, biasanya pakai bila, memerintahkan untuk. Kadang dia masukkan bi, kadang dia buang. Wa amarallahu Musa bi an yadriba. So Allah memerintahkan Musa agar yadriba, agar memukul bi dengan asa, tongkatnya, pukul apa? Al-Bahrah, pukul laut. Lalu Musa pun darabah. Musa pun pukul laut. Lalu infalaqa, terbelah. Infalaqa yanfaliku infilaqan. Terbelahlah al-bahru, laut, air laut terbelah. Wa qamal ma'u, air duduk berdiri mencancang. Terbelah, kemudian tak bergerak kan? Berdiri mencancang. Ala, di atas, kulli janibin, maknanya di kedua-dua belah arah. Ala kulli, pada setiap janibin, setiap arah, seolah-olah air itu tinggi seperti bukit, gunung, kal jabali. Wa izas, dan tiba-tiba juga, kau tidak kan nak seberai tu kalau belahan tu sempit kan, so berebut pula, so luas, ada 12 lorong, boleh dilalui oleh 12 kabilah Bani Israel. Wa iza, tiba-tiba kan, isna asyara, ada 12 tariqan, 12 jalan. Li, untuk isna asyara, untuk 12 sibtan, kabilah. Li kulli sibtin, setiap kabilah memiliki, ni li ni mana? Memiliki. So setiap kabilah memiliki tariqun, memiliki jalan mereka sendiri, boleh melaluinya. So what happened? Saral qaum, kaum Bani Israel pun pergi. Sara, dalam keadaan aminina, aman. Aminin, Melayu pengguna aman, dalam keadaan aman daripada musibah air itu sendiri, takut. Wa wasalu, dan mereka pun sampai ila, ke daratan sebelah sana, al-barri, daratan yang juga aman, barril amni, dan wassalami, dan selamat. Aman dan selamat, wassalam. Habis, saya tak banyak urai-urai ni nahu-nahu ni sebab dia panjang. So yang pentingnya vocabulary kita. Kalau vocabulary ni semua faham, kan, any language lah, mana-mana language, kalau vocabulary kita kaya, so kita boleh menguasai lah bahasa tu. So grammar ni dia sunatnya, terutama sekali dalam bahasa Arab kan, dia tak sama Inggeris. Inggeris ni grammar belajar sikit-sikit dah cukup lah kan, lepas tu kita vocabulary. Tapi Arab ni dia boleh buat satu pengajian khusus pula untuk grammar ni. Kalau sampai mati pun tak habis pengajian grammar dia. Sebab tu kadang-kadang saya sentuhkan juga, sebab dia ada keunikan yang tersendirilah dalam memahami, terutama sekali memahami Al-Quran dan hadis. Kalau kita kuat grammar tu, dia punya pengetahuan kita akan dalam. Tapi just untuk membaca literature, yang penting sekali ialah vocabulary, mana-mana bahasa pun. Wallahu a'lam bissawab.